Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada pagi ini Allah masih izinkan kita untuk sama-sama kita berhimpun, berkumpul dalam Masjid Ihsaniyah Simpang 4 pada pagi ini. Allah kurniakan kita boleh datang solat berjamaah dan Allah izinkan kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini Allah kurniakan kepada kita sampailah saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat ini juga nikmat sihat, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sepanjang kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga Allah rezekikan kepada kita apabila sampainya saat sakarat kita nanti ataupun sakaratul maut kita nanti, mudah-mudahan kita direzekikan husnul khatimah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Rajab, walaupun semakin di penghujung Rajab. Dan tak lekang daripada doa kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ataupun juga ada yang membacanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada dua lafaz biasa kita dengar. Satu dia baca Allahumma barik lana fi Rajab. Satu dia baca Allahumma barik lana fi Rajabin. Dua lafaz tu dia baca. Dan dua-dua tu adalah boleh dan benar. Cuma bila mana baca dengan Rajabin, baca dengan majrur, maknanya kita baca tu umum. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab. Rajab bila? Mana-mana Rajab, umum. Rajabin. Tapi bila mana baca dengan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, baca dengan mamnu' min as-sarafi, maknanya khusus. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab. Rajab bila? Rajab ni, Rajab lah ni, khusus Rajab tahun ni. Itu bila baca dengan Rajab. Dua-dua tu boleh baca, jangan tak baca. Bacalah, mudah-mudahan Allah berkat kita dalam bulan Rajab.
dalam bulan Sya'ban. Berkat ni maknanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni Allah bagi kekuatan, Allah bagi masa, boleh buat amal ibadat, boleh buat amal-amal sunat dah. Amalan-amalan sunat boleh buat dah. Sikit-sikit duk buat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai satu persiapan dan persediaan untuk kita bertemu dengan Ramadan yang bakal kunjung tiba sebulan lebih sikit je lagi. Nak jumpa dengan Ramadan. Sebab bila masuk Ramadan, kita tak mau bertatih dah. Kita kalau boleh nak berlari dah, nak all out dah dalam bulan Ramadan. Jadi bulan ni lah kita duk buat amalan sunat ni sikit demi sikit. Duk warm up, duk panah enjin kita dah. Mudah-mudahan masuk Ramadan kita boleh berlari dah. Kita tak ketinggalan insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi ni tuan-tuan, walaupun masa tak banyak mana, lebih kurang 7.30, habis sikit kita berhentilah walaupun kita mula lewat. Sebab lah waktu solat boleh dikatakan hampir keseluruhannya lewat lah ni. Subuh pun 6.25 tuan-tuan. Lewat. Ni kira subuh hari biasa. Kalau subuh hari Jumaat rasanya lagi lewat kot habis. Sebab ada sujud sajadah lagi kan, jadi lambat sikit. Jadi masa semakin lewat. Jadi kita ni nak balik ke mana pun kena cepat. Mula lambat tak apa, balik kena cepat. Baik. Jadi insya-Allah pagi ni kita akan tengok sikit perkongsian ilmu dalam kitab yang ada di tangan saya ni, Al-Anwarul Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raj Khairul Bariyah, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tengok sikit dalam kitab ni berkaitan dengan Al-Isra' wal Mi'raj yang setahun sekali sambut tuan-tuan. Kan kita bukan ingat pun setahun sekali ni, ingatlah sikit-sikit. Yang tadilah Rajabi tu main tahun depan pening pula tak tulis. Kalau tulis tu insya-Allah buka-buka balik cari dalam buku jumpa. Kan sama juga nanti nak main nisfu Sya'ban pun sama juga. Nisfu Sya'ban ni bila 14 15 ke 15 16 ke. Ada pening setahun sekali. Biasanya jadi adat tempat kita dan bahkan sampai jadi ibadat. Malam nisfu Sya'ban tu baca Yasin. Jadi mungkin masjid pun nak tengok nisfu Sya'ban ni bila. Sebab apa? Nak baca Yasin. Baca Yasin pula tempat kita tu 3 kali. Wajib ke? Tak wajib pun. Kalau wajib tak baca jadi berdosa. Tak wajib. Kami masjid kami malam tu ada tazkirah ustaz. Kami nak baca Yasin sekali je boleh tak? Lepas tu nak sambung tazkirah, nak sambung kuliah, silakan. Silakan. Kami malam tu nak baca, tak mau Yasin pun tak mau baca, tazkirah pun tak mau buat, kuliah pun tak mau buat. Habis tu nak buat apa? Kami nak selawat aja malam tu ustaz. Boleh tak? Boleh, silakan. Kan? Buat ibadat. Tak ada ibadat yang khusus pun, cuma kita digalakkan untuk memperbanyakkan buat ibadat pada malam tersebut, malam nisfu Sya'ban. Buatlah. Nak baca Quran, kalau malam lain tak pernah baca Quran pun balik tidur terus ya. Sebenar malam nisfu Sya'ban tu baliklah baca walau satu muka. Kan? Sebab malam tu digalakkan kita memperbanyakkan ibadat dan digalakkan kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah apa-apa ibadat pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat dan nilai sebagai amal soleh kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra' wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peristiwa agung yang Allah hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat tu, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin yang hari ini duk bergolak. Allah menjalankan Nabi bukan dengan sendirinya Nabi pi. Sebab jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni kurang lebih 1200 km dan ke atas.
1200 km ke atas. Nah, maknanya kalaulah normal pi dengan unta, nah, ambil masa 40 hari. 40 hari. Normal pi dengan unta 40 hari. Nah, tu kalau pi sendiri. Tapi Nabi SAW telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja Isra', bahkan Mi'raj. Sebagaimana dalam surah An-Najm. Nah, Mi'raj Nabi SAW yang berlaku pada waktu malam. Allah kata lailan, malam. Dan sebelum subuh Nabi SAW sudah kembali ke kota Mekah, kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh. Nah, tidak ada yang mustahil pun berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan bagaimana ketika Nabi SAW berada di Hijr Ismail, di sisi sepupu Nabi SAW. Duduk dengan siapa? Duduk dengan sedang berada dengan dua orang sepupu Nabi, dua orang sahabat Nabi SAW. Nabi sedang berbaring dengan dua sahabat ni di Hijr Ismail. Dengan siapa? Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib. Sedang berbaring dengan dua orang sahabat Nabi SAW. Sayyidina Hamzah, Abdul Muttalib, Sayyidina Ja'far, Abi Talib. Kan maknanya kena adik-beradik. Kena adik-beradik belakang. Kalau Abdul Muttalib, kita tengok Nabi, ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan bin Abdul Muttalib. Kalau Ja'far bin Abi Talib ni, makna dia kenal dengan siapa? Kenal dengan Sayyiduna Ali kan? Sayyidina Ali bin, betul tak ni? Sayyidina Ali bin Abu Talib. Kan maknanya pusing mai, buat menakan dengan sepupu kot, lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu kan. Dan sedang berbaring di mana? Di Hijr Ismail. Maka pada ketika itu, dan dua nama ni juga saya pernah sebut dekat ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Nabi sebutlah satu hadis kan, Nabi lihat Sayyiduna Hamzah sedang berbaring di dalam syurga. Kalau ibu-ibu ayah masih ingatlah, sedang berbaring dalam syurga. Dan Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib ni sedang terbang bersama dengan malaikat-malaikat Allah dalam syurga. Kan dua orang sahabat Nabi SAW ni. Jadi pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat Jibril alaihi salam, Mikail dan juga Israfil. Tiga malaikat ni. Dalam riwayat yang pertama ni, tiga malaikat ni datang kepada Nabi SAW, bawa baginda Nabi SAW pergi ke telaga Zamzam. Buat operation kat Nabi SAW. Belah ni sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad daripada atas ni, kat tengkok ni, atas ni, tenggelam sampailah bawah perut Nabi SAW. Bawa keluar hati Nabi SAW, bersihkan. Yang tu insya-Allah kita boleh ingat belakang kisah tu. Cuma kita nak ajak pergi depan, kita nak tengok sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antaranya binatang yang ditunggang oleh Nabi SAW pun kita hafal insya-Allah. Seekor burak yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jemput Nabi, untuk bawa Nabi SAW. Dan burak ni pula dia main tu, dia tunjuk action, dia duk tunjuk lagak dia, duk tunjuk kebolehan dia, dia duk lompat sana, duk lompat sini, dia duk buat kemas. Macam kita pun ada agak jenis dia buat cemperak kan, dia duk buat kemas Maka bila dia tengok kelaku dia macam tu, dia duk tunjuk kebolehan dia, maka Jibril alaihi salam tegur burak ni. Jibril kata, wahai burak, tidakkah engkau malu memperagakan kebolehan kamu?
kehebatan kamu, duk tunjuk hebat ni, tak malu kah? Tahukah kamu bahawa demi Allah, kata Jibril, tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu lebih mulia, lebih hebat di sisi Allah daripadanya, yakni daripada lelaki ini, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada makhluk yang lebih mulia, lebih hebat daripada lelaki ini. Inilah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menunggang kamu. Bila Buraq dengar macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dia pun terus dia. Lepas ditegur oleh Jibril, dia pun senyap sampai mengalir peluh di badannya kerana merasa malu dengan sikapnya yang kurang sopan. Di awal tadi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunggang Buraq. Sebab tu bila sampai satu tempat, Jibril bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di beberapa tempat. Antaranya singgah di kota namanya Taibah ataupun Madinah. Bila singgah satu tempat, setiap tempat ni Nabi kan kata dekat Jibril kan kata dekat Nabi Muhammad, inzil. Inzil maknanya turun, turun daripada apa? Buraq tadi. Inzil fasalli hahuna, maka solat di sini. Nabi tak tanya sebab apa kena solat, tak, Nabi buat. Inzil fasalli hahuna, turun solat di sini. Nabi buat, fa'ala, Nabi pun buat macam mana Jibril suruh. Nabi tak tanya. Habis semua Jibril kan tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri, kamu tahu tak aina sallaita, di mana kamu solat tadi? Jawab Nabi, la, tak tahu. Wahai Jibril, aku tak tahu di mana aku solat tadi. Jibril kata, sallaita bi Taibah, tempat yang kamu solat tadi ni namanya Taibah. Namanya Taibah. Di situlah, kata Jibril alaihi salam, tempat ni lah, di sana nantilah akan menjadi tempat kamu untuk berhijrah. Nabi belum berhijrah, tapi Allah perintahkan Jibril bawa Nabi Muhammad singgah, siap-siap, tengok dah tempat ni, di sinilah kamu akan berhijrah nanti ni. Dan di sini jugalah, kata Jibril, tanah perkuburan kamu, makam kamu nanti di sini, di Madinah. Yang ibu-ibu, ayah-ayah duk pi tu, duk pi ziarah tu, di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum hijrah tapi dah singgah dah. Yang kedua, Jibril alaihi salam bawa Nabi singgah di satu kota namanya Madian. Pun sama, Jibril suruh benda yang sama, Nabi buat. Jibril tanya benda yang sama, Nabi jawab pun sama. Akhirnya Jibril alaihi salam kata, tempat yang kamu solat ni nama dia Madian, inda syajarati Musa. Kata Jibril alaihi salam, tempat yang kamu solat ni nama dia kota Madian. Dia berdekatan dengan pohon yang Nabi Musa alaihi salam berteduh di bawahnya. Nabi Musa pernah duduk bawah pohon ni, bawah pokok ni, ketika mana Nabi Musa lari daripada negeri Mesir. Ni yang kedua. Yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa singgah di satu bukit, satu gunung namanya Tursinah. Kita baca surah Al-Quran, tadi tu imam baca kot. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Turi sinin, Tursinah. Jibril bawa Nabi singgah di bukit Tursina, gunung Tursina ni. Tempat apa? Tempat munajat Nabi Musa alaihi salam. Tempat Nabi Musa bermunajat. Nabi buat benda yang sama, Jibril suruh buat benda yang sama. Kalau setakat kita duduk tengok 2-3 tempat Nabi duduk singgah ni, Nabi solat singgah, Nabi solat singgah, Nabi solat. Satu pengajaran kita boleh ambil, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ni berjalan pergi mana pun, solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Nak berjalan pergi datang mana pun, solat jangan tinggal. Cuma kita ni pula diberikan rukhsah, diberikan keringanan.
Lebih 2 marhalah. Boleh buat jamak, boleh buat qasar, boleh buat takdim, boleh buat takhir. Cuma takhir ni kena niatlah nak buat di waktu yang pertama, kan? Saya tak mau buat qasar ustaz, nak buat tamam. Silakan, tak ada masalah. Cuma keringanan untuk orang musafir nak guna. Ni kita berjalan sampai tak solat. Nabi Jibril bawa Nabi ni berjalan bersiar-siar dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, sampai satu tempat singgah solat, sampai satu tempat singgah solat. Abang kita solat. Jibril tanya, tempat yang kamu solat ni tahu tak tempat apa? Macam dalam kuliah lah tuan-tuan. Jibril duduk tanya macam kita dalam kuliah. Ustaz tanya, tahu tak benda ni, tahu tak hak ni, tahu tak hak ni. Ustaz tanya soalan pelik-pelik sangat. Tuan-tuan bukan jawab pun, ustaz tolong jawab. Tanya lah, kan? Tanya je tapi ustaz jawab. Jibril duduk tanya Nabi. Nabi kata, tak tahu wahai Jibril, tak tahu. Jibril jawab, tempat yang kamu solat yang nombor 3 ni, yang ketiga ni, namanya Tursina. Gunung Tursina, Bukit Tursina, haisu kallamallahu Musa. Allah berdialog dengan Nabi Musa di sini. Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit ni, di gunung ni. Itu nombor 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jumpa lagi dengan Nabi Musa, tapi singgah dah tempat Nabi Musa singgah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Singgah dah pokok Nabi Musa berteduh tu, singgah dah. Tapi jumpa dengan Nabi Musa tak jumpa lagi. Belum Isra', belum Mi'raj lagi, belum berdialog lagi dengan Nabi Musa ni. Kan Nabi kan nanti berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rakaat-rakaat solat ni, jumlah solat ni. Ni belum jumpa lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang ketiga, Jibril alaihi salam bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah satu tempat namanya Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Perbuatan yang sama diarahkan oleh Jibril, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, tempat yang kamu solat ni namanya Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihi salam yang istimewa. Sinilah tempat Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa ni antara bayi yang Allah kurniakan boleh bercakap ketika kecil. Ada beberapa bayi yang boleh bercakap ketika kecil. Antaranya bayi Masyitah. Ketika mana sampai ke giliran suami dia diterjunkan dalam ayak panah, duk menggelegak dalam kawah. Ayak panah yang menggelegak dalam kawah tu, kawah tembaga, buh ayak panah, buh api di bawah menggelegak tu, maka diturunkan, diterjunkan, ditolak masuk suami dia dan anak lelaki dia hak tamah. Tuan-tuan, kita kalau rasa kemas tuan-tuan, terebuh ayak dalam gelas ayak panah, tak usah jerang lah, ambil ayak kowi ayak panah tu dah. Nak jerang lambat lah pun orang tak jerang dah ayak. Ayak kowi tu buka ayak panah, buh dalam mak tu, buh dalam gelas. Buh satu mak tu ayak panah, lepas tu buh jari tengok satu dalam tu. Tak menggelegak pun, tapi terebuh satu tengok duduk dalam tu. Lepas tu angkat naik balik. Kalau rasa angkat duduk balik tak ada apa, insya-Allah esok saya pergi menuntut. Kan? Kira kemah. Tapi kalau angkat-angkat balik tuan-tuan sebulan tak main masjid, tak jadi. Itu tak menggelegak. Tapi tuan-tuan panas dia, kalau kita boleh minum kira kemah. Kira kemah. Hak ni buah api di bawah, kawah tembaga, buah ayak menggelegak ni. Terjunkan suami Masyitah dengan anak dia hak tamah. Mai giliran Masyitah dengan anaknya masih kecil ni. Ibu-ibu tahu perasaan satu orang ibu bila tengok anak hak duk menyusui. Tang dia tu tak apa. Sebab ketika tu kita tengok Fir'aun ni, lepas dia kata kat Masyitah,
balik kepada agama kamu. Masyidah ni satu Sri Kandi yang sangat hebat. Bila dia Firaun panggil, dia tanya, adakah Tuhan lain selain daripada aku? Dia kata ada. Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Tuhan aku, Tuhan kamu adalah Allah. Firaun tak puas hati lagi. Esok dia hantar orang pergi pujuk Masyidah, balik kepada agama asal. Masyidah tetap dengan prinsip dan pendirian dia. Tak, dia tak kalih dah, tak tarik balik dah. Macam kita kan, dalam dewan, tarik balik yang berhormat. Kan, tarik balik yang berhormat. Saya tak tarik. Kalau saya tarik, mana saya salah. Tak tarik. Tak tarik balik kata-kata tu. Cuma satu Masyidah minta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masyidah minta kepada Firaun satu. Dia kata, kami mohon ihsan kamu. Seandainya kami mati, kamu bunuh, maka aku minta letakkanlah kami dalam satu kubur, satu liang. Satu keluarga ni letaklah satu kubur, satu liang. Yang tu je minta. Kata Firaun, baiklah, kami penuhi permintaan kamu selaku petugas istana. Kamu berkhidmat di istana. Permintaan dia ditunaikan oleh Firaun. Sampai giliran dia ni, di situlah Allah Subhanahu wa taala izinkan bayi dia, anak dia ni boleh berkata-kata. Sebab hati ni dia rasa berat. Sebab anak ni dia mula main tak gamak tang anak ni. Anak yang kecil duk menyusu ni, nak kena bubuh, nak kena rendam dalam air panas, duk menggelegak. Allah takdirkan bayi ni bercakap, wahai ibundaku tercinta, terjunlah ke dalamnya. Usahlah engkau khawatir, usahlah engkau cemas. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Jangan bimbang, jangan takut. Ni Masyidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada waktu tu dilempar, diterjunkan Masyidah dengan anaknya hak kecil tadi ni sekali. Empat orang. Anaknya 2 lelaki. Hak kecil tu pun lelaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kubur ni lah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, baunya harum semerbak, wangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu Jibril cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam periak al-Masyidah ni. Yang menyebabkan wangi tadi ni sebab apa? Jibril cerita kepada Nabi kisah Masyidah dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bayi ni antara bayi yang boleh bercakap. Lagi bayi mana yang boleh bercakap? Tadi kita sebut bayi, iaitulah Nabi Isa alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Isa bercakap, berbicara mengenai hakikat dirinya yang sebenar, dan ibunya adalah wanita salihah. Sebab mereka tuduh ibunya berzina sehingga melahirkan anak tak ada suami. Nabi Isa Allah izinkan boleh berkata-kata. Antara lagi siapa bayi yang boleh bercakap? Anak yang menjadi saksi Nabi, anak yang menjadi saksi Juraij. Juraij ni ahli ibadat. Ahli ibadat. Dia kira ibadat. Satu orang anak yang menjadi saksi Juraij, satu orang ahli ibadat yang difitnah oleh pelacur upahan. Dia ada kisah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari ibu Juraij ni mai nak ziarah dia. Dia sembahyang sunat. Ahli ibadat, nama pun ahli ibadat, tuan-tuan. Takkan ahli ibadat lena kan? Itu kan ahli ibadat. Ahli ibadat, mak dia mai, ibu dia mai, dia tengah duk sembahyang sunat dalam pondok dia. Ibu dia duk panggil, wahai Juraij. Dia duk sembahyang ni.
Dalam hati dia kata apa? Ya Tuhanku, ibuku dan solatku. Mana satu ni? Ni makku duk panggil wahai Juraish, ya Juraish. Dalam hati dia kata wahai Tuhanku, ibuku, solatku. Maknanya mana satu dia nak utamakan ni? Maka pada waktu tu dia teruskan solat dia. Mak dia balik, panggil anak tak keluar mai, mak dia balik. Tak apa, hak pertama. Kali kedua mak dia mai, sama lagi, wahai Juraish. Dia pun dalam keadaan duk solat sunat ni. Sama juga, lintas dua benda tadi, dia terus sembahyang dia. Kali ketiga mak dia mai panggil benda yang sama, wahai Juraish. Waktu tu dia sedang solat, panggilan ibunya tak disahut juga. Kan macam lah subuh lewat tu imam baca lah pendek, ada orang buat cakap pandai. Dunia dengan akhirat mana lagi penting? Kan? Baca pendek sebab apa? Tu imam kata orang nak pergi kerja lagi, tak lagi nak baca panjang-panjang. Dia mai tolong cakap pun. Dia kata tu imam, dunia dengan akhirat mana lagi penting? Dia buat kemah. Kan? Mai dia buat kemah. Lebih kurang macam ni duk fikir tengok ni. Hak ni mak, satu lagi ni semayang ni, mana lagi penting? Dia terus semayang dia. Mak dia mai panggil, dia tak endahkan. Sampai kali ketiga mak dia mai, dia tak keluar. Maka yang ketiga ni mak dia terasa hati. Mak dia terasa dengan sikap Juraish ni. Walaupun dia ahli ibadat, kita pun ada kelaku macam ni. Oi, masjid tak tinggal tuan-tuan, Quran baca selalu, sedekah tak pernah lepas. Tapi mak ayah 10 tahun tak balik tengok. Telefon tanya khabar pun tak. Dengan masyarakat, dengan jiran, Masya Allah, Tabarakallah, bagus. Tapi dengan mak ayah tak bagus. Dengan mak ayah lupa. Ada, bukan tak ada, ada. Sebab tu bila kisah ni berlaku, ada pengajaran dia. Kita hubungan dengan orang lain ni cantik dah. Masyarakat cantik, dengan Allah cantik, tapi dengan ibu ayah tak cantik. Lebih tinggal seorang dah, tinggal mak dah contoh. Ayah tak ada dah. Dia semakin lama semakin dia jadi jauh. Jaga tuan-tuan ibu-ibu sekalian, syurga kita. Syurga kita. Jalan untuk ke syurga kita ni. Maka ibu Juraish ni terasa hati dengan perbuatan anak dia. Dia rasa kecewa. Maka mak dia, ibu dia doa, ya Allah, jangan kau matikannya, yakni jangan kau matikan Juraish ni sehingga dia melihat muka pelacur-pelacur. Tuan-tuan, tu doa ibu tu. Mak-mak dengan doa pelik-pelik sangat kat anak-anak. Tak doa ustaz tapi duk cakap je. Ketegak nak ni. Ketegak nak mampu ketegak sungguh. Tu doa lah tu, cara tak langsung cakap lah. Kan? Mak ni doa, ya Allah jangan kau matikannya, yakni matikan Juraish sehingga dia melihat muka pelacur-pelacur. Berat doa ni tuan-tuan. Orang soleh, ahli ibadat ni, jangan matikan dia sehingga dia tengok, dia lihat muka pelacur. Bani Israel selalu menyebut-nyebut nama Juraish ni dan memuji ibadatnya, sebab dia ni satu orang yang disegani, ahli ibadat, orang yang bagus, orang yang baik. Tapi dalam kampung dia juga tu ada satu orang perempuan pelacur yang cantik rupanya. Kan A plus high class kan. Main duk runtun kita sengit bau. Jangan nak buat pasal kan. Kita main masjid pun tuan-tuan, hak tak apa cantik tapi pakai terbelah, hak tu pun kita pun dah sengit dah. Dia langkah sekali tuan-tuan jadi haram, dia tutup jadi halal balik. Hak tu pun sengit dah. Tambah main pelacur ni, rupa dia cantik, maknanya hak jenis high class ni, dia datang kepada orang ramai, dia kata apa kat depa ni, hak ramai-ramai. Dia kata, kalau kamu mahu, aku akan buat dia malu. Siapa? Juraish ni. Dan mendapat fitnah. Ni kata perempuan ni. Dia dah cakap depan orang ramai. Dia kata, kalau hampa mau, aku akan buatkan dia malu. Jadi dia pi nak goda Juraish.
Tengok tak muka yang mak dia doa tadi ni. Nah, jangan kau matikannya sehingga dia melihat muka pelacur-pelacur ni. Pelacur ni pi kat Juraij, nak goda Juraij ni, ahli ibadat ni. Tuan-tuan, agak-agak makan saman kan. Maka dia bergoda, dia berusaha untuk menggoda Juraij ni, tapi malangnya Juraij tidak memandang dia, tidak menoleh dia, tak layan pun dia ni. Tu kata ahli ibadat yang hebat. Tetapi dia ditimpa fitnah. Wanita ni bila dah dia pi goda tak berjaya, tadi dia habaq ke orang dah, dia malu. Dia pi cari satu orang penggembala kambing, dia pi berzina dengan penggembala kambing ni, dia mengandung, dia melahirkan anak. Bila melahirkan anak, dia sebarkan berita, dia kata anak ini, bayi ini adalah bayi Juraij. Juraij ni berzina dengan dia. Anak ni lahir, anak siapa? Anak Juraij. Tuan-tuan, maka berpusu-pusulah penduduk kampung ni pi ke pondok Juraij ni. Mereka dah respect dia, dah hormat dia. Tiba-tiba mereka kata macam ni perangai dia. Dia boleh berzina dengan perempuan ni sampai beranak keluar main anak. Mereka pi pukul dia, tarik dia keluar, pukul dia, roboh pondok dia, pondok tanah, hancur pondok dia. Mereka tibai bukan setakat dia. Kawan tak tahu apa lagi ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu baru dia tanya, pasal apa hampa pukul aku ni? Pasal apa hampa robohkan pondok aku ni? Dia kata kamu telah berzina dengan pelacur ni sampai melahirkan satu orang anak. Dia kata lah macam ni, bagi aku sikit masa, aku nak solat, aku nak sembahyang. Dia pun sembahyang, dia pun solat, tuan-tuan. Setelah dia selesai daripada solat, dia tanya, mana bayi tu? Bawa mai bayi tu kepada aku. Dia minta izin, tuan-tuan. Dia pergi kepada bayi tu, dia cucuk jarinya ke perut bayi tu. Dan dalam riwayat yang lain, kalau tengok dalam kitab ni, dalam riwayat Imam Muslim disebut kemudian dia menyapu kepalanya dan bertanya, sapu kepala bayi tu. Juraij sapu dekat kepala bayi tu, bertanya, siapa bapa kamu? Siapa ayah kamu? Dia tanya bayi tu. Maka bayi tu kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapa aku adalah seorang penggembala kambing. Depa ni pukul-pukul dah. Bayi ni boleh bercakap. Dia kata bapa aku adalah satu orang penggembala kambing. Depa hak pukul ni jadi tercengang, rasa malu. Bayi ni pergi duk abang bapak dia bukan Juraij. Depa pergi peluk balik Juraij, depa pergi cium balik dia, sapu balik badan dia hak depa duk pukul tadi ni. Depa pergi minta maaf dengan dia. Depa kata, wahai Juraij, izinkan kami bina semula pondok kamu ni dengan mah. Kemas, tuan-tuan. Kalau kita pondok hak kita hak buruk tu roboh, depa kata tak apa, kami bina banglo bagi. Kita kata cantik kan. Tapi Juraij kata tak, bina balik pondok tanah aku. Pondok tanah aku cukup dia bukan nak kemewahan, dia bukan nakkan dunia ni duduk dalam hati dia, tak. Pondok tadi ni untuk dia berteduh buat ibadat. Bina balik pondok tanah aku ni. Itulah Juraij yang Allah hadirkan satu orang budak, satu orang bayi boleh bercakap menafikan fitnah yang dilemparkan ke atas dia. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu antara anak-anak ataupun bayi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka boleh bercakap. Baik, tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jugalah baginda dikejar oleh ifrit. Jin ifrit. Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Kan? Cuma tak kenal sebab tak pernah jumpa.
Kan tak pernah jumpa. Ifrit ni dia kejar. Hak dia kejar pun hebat. Jibril, penghulu sekalian malaikat. Nabi Muhammad, penghulu al-anbiya wal mursalin. Sebab tu yang kejar tu pun hebat, namanya Ifrit. Dia kejar Nabi, dia bawa obor. Sesekali Nabi toleh ke belakang tengok, Nabi melihat wajahnya nampak bengis mukanya. Ifrit ni. Kita haklah ni walaupun toleh-toleh tak nampak muka pun kita lari dah. Tak nampak, baru duk bunyi tu pun selerak dah lari. Nah, kalau nampak tu dia satu lari, dua, aku memang tak lari, dia kata. Tak nak lari macam mana, pingsan tu lah. Memang tak lari lah. Kan kita kalau tengok ni, Nabi tengok, Nabi toleh tengok muka dia bengis. Pada waktu tu Jibril kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat doa pendinding yang sangat mujarab. Kan sangat mujarab untuk kamu membacanya. Jika kamu membacanya akan sirna, terpadam obor yang dibawa oleh Ifrit dan dia akan tersungkur. Nabi kata, "Na'am ya." Nabi nak. Tuan-tuan nak bagi ni. Nak tapi agak-agak boleh ingat lah. Tuan-tuan rakam dia lah pergi masuk. Rakam pergi masuk dalam kepala tu. Tak dapat juga PM tepi. Walaupun tak ada dah. PM tepi. Baik, ni doa dia. Untuk kita lah, untuk keluarga kita, tak apa dah. Kan, tak apa dah, tak payahlah nak niat nak berubat orang ke apa kan. Sekali dah berubat orang, kalut tak damai masjid pula. Untuk kita, keluarga kita pun jadi panjanglah sikit, tapi biar kalimah ni taklah susah sangat. Tuan-tuan lupa tak balik buka live Haji Ibrahim ni dalam Sibrah channel. Sibrah channel ada Haji noh. Sibrah channel cari hak kuliah subuh begini. Ataupun tuan ada set record kan bayar apa zaman lah canggih kan. Untuk record hak lain boleh. Baik. Ni doa yang diajak oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahar wa min tawariqil layli wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Balik cari dalam live haji dia ada. Nabi baca doa ni, Jibril ajak kepada Nabi, Nabi baca doa ni, ikut Jibril baca. Apa jadi pada Ifrit yang kejar Nabi tadi ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Ifrit jatuh menyembah bumi, tidak bernyawa lagi. Obor yang ada bersama-sama dengan dia terpadam apinya. Kan, insya-Allah boleh balik beramal dengan doa ni. Jadi dapat doa ni pagi ni. Kan, dengan bulan depan tak mai sudah. Siapa tak mai? Dia sibuk ustaz ni. Ada jadi perawat Islam. Sibuk dah kan. Jadi rezeki tu macam mana? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Banyak peristiwa-peristiwa yang dipamerkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Ada di antaranya kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipamerkan tentang apa? Satu orang wanita, perempuan yang berhias menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wanita cantik berhias menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak menoleh kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril alaihi salam, siapakah wanita itu? Itulah dunia yang mempesonakan. Itulah dunia, wanita cantik pakai lawa, pakai cantik tadi ni yang menggoda. Itulah dunia, kata Jibril alaihi salam, yang mempesonakan. Seandainya engkau menyahut rayuannya, panggilannya tadi, maka umatmu pasti akan memilih dunia dari akhirat. Nabi tak endah, Nabi tak toleh pun. Tapi dalam Nabi tak toleh tu pun tuan-tuan, ramai yang hanyut dah, ramai yang tenggelam dah, ramai yang pilih dunia lupa akhirat dah. Kemudian satu orang lelaki tua yang memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi perempuan dengan perhiasannya yang menggoda, ni satu orang lelaki tua panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teruskan perjalanan Nabi. Nabi tak pedulikan. Jibril kata jangan pedulikannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapakah lelaki tua itu wahai Jibril? Jibril kata, inilah musuh Allah. Inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Dia ingin mempengaruhi kamu agar cenderung hatimu kepadanya. Tu lelaki tua yang Nabi tak pandang. Jibril kata jangan toleh kepadanya, iblis. Yang ketiga, satu orang perempuan di pinggir jalan, perempuan tua di pinggir jalan. Baginda tidak menoleh ke arahnya. Siapakah itu? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam, sesungguhnya tidaklah tertinggal dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua itu. Maknanya itulah umur dunia. Itulah umur dunia, kata Jibril alaihi salam. Perempuan tua tu, dunia waktu tu pun tua dah, apatah lagi kita hidup lah ni tuan-tuan. Usia semakin tua tu macam-macam dah keluar mai. Nabi dah sebutlah hadis, semakin zahir, semakin terang, semakin nyata, semakin jelas, kita pun semakin clear dan semakin faham. Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab usia dunia ni semakin tua, semakin di penghujung dah. Bukan dekat kita aja tua, kita memang dah tua dah. Tu pun tak puan nak sedap ni. Tua dah kita ni, tunggu hari lah. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi lah tuan-tuan, mau duk cerita sampai duha ni. Banyak lagi kan. Cuma kesimpulannya tuan-tuan, peristiwa besar sekali solat lah. Peristiwa yang besar sekali solat lah. Ni mohon semua doa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat satulah besar sekali tuan-tuan yang kita sedang lalui lah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal amalan yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala min amalihi, daripada sekian banyak amalan kita. Tuan-tuan, ada amalan baca Quran, ada amalan sedekah, ada amalan tuan-tuan bayar zakat, banyak lagi amalan tuan-tuan buat. Sekian banyak amalan tu kata Nabi, hak paling awal Allah akan tanya di hari akhirat nanti adalah salatuhu, semayang. Hak lain tu nanti kemudian. Amalan-amalan hak banyak lain tu nanti. Hak awal sekali Allah akan tanya, kata Nabi, salat. Sebab tu kata Nabi, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, kata Nabi. Sekiranya salat kamu sempurna, salat kamu itu benar, kata Nabi, maka dia akan jadi aflaha. Maka dia akan berjaya, wa anjaha, dan dia akan menang.
Solat dia sempurna, solat dia benar, dia akan berjaya, dia akan menang. Satu hak awal dia. Yang tu yang awal dia. Kan? Tetapi kata Nabi, sekiranya solatnya wa in fasadat, solatnya tidak benar, solatnya tidak sempurna, solatnya kurang. Ni hak solat tapi tak sempurna ni. Solat tapi kurang, tak solat lagi teruk. Solat tapi kurang, tak sempurna, maka kata Nabi, dia akan menyesal. Faqad khaba wa khasira, dia akan menyesal, dia akan rugi, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, sahabat Nabi Sa'id bin Thauban, dia biasa main awal masjid. Satu tempat dia dalam masjid tu, dia akan i'tikaf tahun tu. Satu pagi Rasulullah sebelum subuh tengok Thauban tak ada. Nabi tanya, ada di antara kamu tahu tak di mana Thauban? Semua senyap, tak cerita. Tak tahu. Tak tahu. Ada siapa-siapa tahu Thauban ke mana? Tak nampak dia pagi ni. Dia mewah. Dia duduk i'tikaf dan dia semayang sah depan. Kita mewah tapi semayang sah belakang. Rugi ya. Mewah dah tapi semayang sah belakang. Rugi. Dia mewah semayang sah depan. Nabi tengok dia tak ada. Lepas semayang Nabi tanya lagi, ada siapa-siapa tahu tentang Thauban? Bimbangnya Nabi ni. Bimbangnya Nabi tak nampak Thauban satu hari ni. Semua senyap. Nabi kata, ada siapa-siapa yang tahu di mana rumah Thauban? Satu orang sahabat kata, ya Rasulullah, saya tahu. Tunjukkan kepada aku. Nabi dengan rombongan pi rumah Thauban. Tuan-tuan, ni kita kena ambil pengajaran ni. Pengajaran ni, orang-orang nak main masjid ni, muka mereka ni regular dah. Duk nampak dah. Tiba-tiba tak ada, tuan-tuan. Subuh tak ada, zuhur tak ada, asar tak ada. Dia ni tak sihat ke apa? Kena tanya sama khabar dia. Pengerusi tak ada, tengok pengerusi tak ada. Tanya tu imam, pengerusi tak ada tu imam. 2-3 hari tak nampak, tak sihat ke apa? Duk tanya khabar ni. Jom kita pergi tengok, ziarah tengok. Lebih kurang macam tu lah nak abang kat kita. Pergi ziarah. Pergi ziarah pula, jangan duk cerita pelik-pelik. Dia ziarah orang sakit ni, ada hak ziarah, ada hak kita digalakkan ziarah, ada hak tak digalakkan ziarah. Hak tak digalakkan ziarah ni di antaranya orang sakit gigi, jangan pergi ziarah. Dia tak suka terima. Orang sakit gigi ni kalau boleh tak mau terima orang. Sakit yang tak tahu nak baik. Hak pergi ziarah tu pula pergi duk tanya soalan, sakit ke? Rasa macam nak bagi sedah. Tu antara sakit yang tak mau orang pergi ziarah dia. Kita pergi ziarah orang sakit, jangan duk cerita pasal pelik-pelik ni. Cerita pergi ziarah orang sakit ni kerja duk cerita. Dia kata kawan kami dulu macam ni, subuh tak mai, zuhur tak mai, asar tak mai, maghrib dengar-dengar mati dah. Kawan tu pun cerita aku pada ibu, subuh tak pi dah, zuhur tak pi, asar tak pi, takkan maghrib jalan kot, sehati. Jangan duk cerita hak pelik-pelik, bagi semangat. Tak payah duk bawa lah buah ke apa, kadang-kadang dia kan makan pun. Kenapa duk bawa lah buah ke biskut ke roti ke, tak payah duk bawa, kena pergi cari, payah pula. Habis tu ustaz, bawa duit sudah. Duit tuan-tuan nipis ya. Jangan bagi RM1. Kan up to date lah, bagilah RM50 lah, barang mahal. Salam-salam tu dia rasa melekat tu. Dia senyum dandan tu. Dandan senyum sebab dia rasa melekat lah. Senyum muka tadi sakit tu. Tapi kalau salam-salam kosong tuan-tuan, Allah lagi sakit rasa. Kan bagilah sikit. Adab kita berziarah. Dia tak minta lah, tapi nak seronokkan orang sakit. Nabi pergi dengan sahabat jalan tuan-tuan. Tahu jarak Nabi berjalan 3 jam baru sampai rumah Thauban. Thauban boleh main masjid tuan-tuan. Dia kan pakai 2 baju, satu hak luar, satu hak dalam. Hak dalam ni hak lawa, hak luar ni hak lusuh. Sebab saat lagi dalam perjalanan mungkin terkena kotoran lah apa semua, dia akan buka hak luar ni, dia pakai hak dalam ni untuk solat. Kalau kita hari ni hak dalam pakai hak lawa. Ni baju kat dalam pakai hak lawa, kat luar ni lawa. Hak luar lah lawa, dalam ni kalau buka pagoda pun kuning dah. Pakej ada corak tak lalat ni. Tu tak kira ada lubang ni. Tak tahu dah. Kan balik cek tengok lagi.
Kita luak ni lah lawa. Kan dia pakai dalam lawa sebab tak pergi luak ni kalau kotor dia buka. 3 jam jalan sampai awal tuan-tuan. Cuma hari tu dia tak sampai. Nabi berjalan pergi 3 jam. Sampai rumahnya Nabi bagi salam. Satu orang wanita keluar mai jawab salam Nabi. Nabi kata, ni rumah Sauban? Ya, ni rumah Sauban, aku isterinya. Boleh kami jumpa dengan Sauban? Jawab isteri Sauban, ya Rasulullah, suami aku sudah meninggal dunia pagi tadi ya Rasulullah. Rupanya mati tuan-tuan, dia tak main masjid. Mati dia tak main masjid. Kita ni kira untung Sebab apa untung? Mati pun orang usung main masjid ni. Walaupun hidup tak main, tapi tahu mati orang usung main juga, kira untung kan? Sahabat Nabi ni mati, tak main dah tuan-tuan, tak main dah. Dan ada beberapa kalimah keluar daripada mulut Sauban ketika mana sakarat. Sebab sejak ambang sakarat Allah sudah pamerkan pahala-pahalanya. Antara yang keluar di mulutnya, kenapa tidak jauh lagi? Pertanyaan ini dilontarkan oleh isterinya kepada Rasulullah kerana mereka tak faham. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna suami aku tadi dia sebut? Kenapa tak jauh lagi? Kata Nabi, Allah tunjukkan ketika mana di ambang sakarat pahala Sauban berjalan daripada rumah ke masjid 3 jam tu. Dia kata, kenapa tidak jauh lagi? Dia melihat pahala yang sangat dahsyat, pahala yang banyak tu. Lalu dia kata, kenapa tak jauh lagi tuan-tuan? 3 jam tuan-tuan. Dia kata, kenapa tak jauh lagi? Kita tak dan tapi gear sampai dah. Baru duduk tang gear 3, tak dan buh gear 4, sampai dah. Sampai dah. Tu pun kalau boleh ustaz, ada tak rumah-rumah nak sewa tepi-tepi masjid? Rumah sewa tak ada, kubur ada. Kubur dia kata lain kali lain kali. Kita kalau boleh nak dekat, buka pintu rumah, langkah masuk masjid terus. Tuan-tuan, tu antara lontaran dia. Ada 3 lontaran, wallahu ta'ala a'lam. Break tak pernah makan tuan-tuan. Jadi insya-Allah lepas ni kita pergi makan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah banyak umur kita jumpa lagi dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Sempat lagi sebulan depan, bulan 3 insya-Allah kita awal bulan tak kalut. Jadi sebelum berjumpa dengan Ramadan, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah izinkanlah kita untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ni insya-Allah tuan-tuan, dalam keadaan sihat tubuh badan kita, boleh buat amal ibadat. Allah bagi kekuatan kepada kita insya-Allah boleh melakukan amal soleh, amal ibadat dengan sempurna, khususnya dalam bulan Ramadan, umumnya sepanjang kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ni yang abang Anwar bagi tadi ni tuan-tuan. Dia tulis sini, mohon kita doakan agar roh Muhammad Syaiful Islam yang meninggal di Bangladesh, ayah kepada sahabat Bangladesh di Qaryah Ihsaniyah di Pampak, doa agar Allah rahmati arwah. Itulah tuan-tuan, Abang Anwar pagi ni saya baca lah, tapi tulisan ni pun macam doktor, payah lagi. Tulisan macam doktor, payah lagi nak baca. Minta kita doa lah sama-sama tuan-tuan. Sedekahkan Fatihah untuk roh Muhammad Syaiful Islam ni yang meninggal di Bangladesh ni. Kita sedekahkanlah Fatihah tuan-tuan, kita hadiahkan untuk roh Muhammad Syaiful Islam ni insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا
أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. إن شاء الله tuan-tuan